Terima kasih, Yang Berhormat Speaker. Kalau kita masih ingat, sewaktu persidangan kita tambah 1 hari ya, untuk membincangkan Akta 342, pindaan Akta 342, ramai di kalangan ahli-ahli yang berhormat minta supaya kita membincangkan isu banjir. Sebab itu saya menulis surat kepada Speaker untuk memohon perbincangan 1 hari suntuk mengenai isu banjir. Lambat patutnya hari itu. Kerana banyak kekeliruan telah pun disebut, berbagai-bagai tuduhan. Cuma saya tak tuduh sesiapa pun lah di sebelah sana, walaupun ahli parlimen sepatutnya terlibat dalam banjir, tapi saya tak nak sebut sekali pun. Tak pernah saya sebutkan, ya. Jadi hari ini saya tidak nak merujuk kepada sesiapa, saya akan menerangkan perkara yang sebenar yang berlaku supaya rakyat faham apa sebenarnya yang berlaku ketika banjir berlaku. Okey. Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan menzahirkan perasaan duka cita terhadap bencana alam yang telah melanda negara bermula penghujung tahun 2021 disebabkan oleh taburan hujan yang luar biasa. Bencana banjir dan tanah runtuh telah berlaku di beberapa buah negeri, iaitu Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan dan juga Sabah dan beberapa buah negeri yang lain. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pada 1 November 2021, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia telah mengumumkan bahawa monsun Timur Laut atau MTL di Malaysia akan bermula pada 3 November 2021 hingga Mac 2022. MET Malaysia menjangkakan sebanyak 4 hingga 6 episod hujan lebat berterusan akan berlaku dalam tempoh tersebut. Sehingga 11 Januari 2022, sebanyak 4 episod hujan lebat berterusan telah berlaku. Yang pertama, 10 November 2021, episod 1. Negeri-negeri yang terlibat banjir adalah Kelantan, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Johor, Melaka dan Perak. Episod kedua, 2 hingga 4 Disember 2021. Negeri-negeri yang terlibat adalah Terengganu, Kedah, Johor dan Sarawak. Episod ketiga, 12 hingga 19 Disember 2021. Negeri yang terlibat banjir adalah Terengganu, Kelantan, Pahang, Selangor, Sabah, Kedah, Perak, Melaka, Negeri Sembilan dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Episod keempat, pada 27 Disember 2021 hingga 4 Januari 2022. Negeri-negeri yang terlibat adalah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor, Terengganu dan Sabah. Tan Sri Yang di-Pertua, di kesempatan ini saya ingin menjelaskan sekali lagi bahawa persediaan menghadapi monsun Timur Laut 2021-2022 adalah berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20. Berdasarkan arahan ini, Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA selaku Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat ataupun JPPB pada setiap tahun akan merancang persediaan menghadapi musim monsun Timur Laut. Pada kali ini saya sendiri telah mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat ataupun JPPB pada 13 September 2021 yang dihadiri oleh menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri, setiausaha kerajaan negeri dan selaku pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri serta wakil-wakil agensi persekutuan dan juga negeri. Agenda utama mesyuarat ini adalah pembentangan mengenai kesiapsiagaan
bagi menghadapi monsun Timur Laut 2021-2022. Mesyuarat juga bersetuju supaya peruntukan sebanyak 9.5 juta daripada tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara ataupun KWA BBN disediakan bagi kesiapsiagaan operasi monsun Timur Laut 2021-2022 dengan agihan pecahan seperti berikut. Yang pertama, 100,000 diagihkan kepada setiap agensi tindak balas iaitu ATM, PDRM, JBPM, KKM, JKM, APM dan rela. Yang kedua, 20,000 bagi setiap Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di 14 buah negeri. Dan ketiga, RM50,000 bagi setiap Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Lanjutan daripada mesyuarat ini, pada 5 Oktober 2021, NADMA telah mengaturkan sesi libat urus Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas selaku Menteri yang bertanggungjawab terhadap pengurusan bencana negara bersama semua setiausaha kerajaan negeri selaku pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Sesi ini menekankan kepada keperluan kesiapsiagaan semua jentera pengurusan bencana di setiap peringkat untuk menghadapi monsun Timur Laut 2021-2022. Inilah peranan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan sebagai mengingatkan kerajaan negeri untuk bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Selain daripada itu, NADMA juga telah mengambil tindakan-tindakan seperti berikut. Yang pertama, menyelaras dan mengadakan latihan amal serta simulasi pengurusan bencana yang melibatkan agensi-agensi tindak balas, kerajaan negeri, pejabat-pejabat daerah dan badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO. Yang kedua, mengeluarkan arahan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB negeri dan daerah pada 2 November 2021 kepada semua pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri iaitu setiausaha kerajaan negeri sejurus selepas pengumuman MAD Malaysia pada 1 November 2021 bahawa permulaan monsun Timur Laut dari 3 November 2021 sehingga bulan Mac 2022 bagi memastikan penyelarasan tindak balas operasi bencana di setiap peringkat berjalan lancar. Yang kedua, mengeluarkan notis kesiapsiagaan melalui Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC kepada semua agensi tindak balas dari masa ke semasa berdasarkan amaran terkini yang dikeluarkan oleh MAD Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS. Dan keempat, hebahan amaran banjir melalui media massa dan khidmat pesanan ringkas SMS. Tan Sri Yang di-Pertua, sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, MAD Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi kategori merah iaitu kategori bahaya pada Sabtu 18 Disember 2021 susulan hujan lebat berterusan di kebanyakan wilayah di semenanjung Malaysia. Angin monsun Timur Laut yang sepatutnya bertiup ke Laut Andaman telah melalui Selat Melaka, ekoran sistem tekanan rendah di perairan tersebut. Keadaan ini telah mencetuskan hujan lebat yang luar biasa, terutamanya di negeri Selangor. MAD Malaysia telah mengeluarkan sebanyak 6 kali amaran cuaca signifikan yang boleh mengakibatkan hujan lebat. Namun, amaran cuaca ini tidak diendahkan oleh setengah pihak yang terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana kerana andaian iaitu hanya negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia yang akan terjejas akibat banjir yang dibawa oleh hujan lebat berterusan akibat luruan monsun.
Persediaan bagi menghadapi musim tengkujuh juga telah banyak tertumpu kepada negeri-negeri di pantai timur dan banjir luar biasa di Selangor yang berlaku adalah di luar jangkaan banyak pihak. Banjir di negeri Selangor bermula pada hari 18 Disember 2021. Telah berlaku akibat daripada jumlah purata taburan hujan luar biasa iaitu 380 ml pada hari tersebut yang menyamai jumlah purata taburan hujan bagi tempoh sebulan. Pada masa yang sama, kejadian air pasang telah menyebabkan banjir ini bertambah lebih buruk. Berikutan keadaan banjir luar biasa yang tidak disangka ini, situasi kelang kabut telah berlaku pada hari pertama pengurusan banjir di Selangor, telah mengakibatkan pasukan penyelamat menghadapi kesukaran untuk menjalankan operasi kerana berlakunya kompleksiti banjir bandar, urban flooding. Malah, pengurusan banjir di Selangor masih tidak menunjukkan perubahan yang ketara pada hari kedua dan ketiga, sehingga menyebabkan ketidakpuashatian mangsa-mangsa berikutan kelewatan operasi menyelamat dan penghantaran bantuan. Menyedari situasi banjir yang kritikal, yang semakin kritikal di Selangor, pada malam Sabtu 18 Disember 2021, iaitu pada malam hari pertama banjir berlaku, saya telah bergegas ke Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC bagi mendapatkan maklumat dan mengetahui situasi sebenar di lapangan melalui penerangan oleh Ketua Pengarah NADMA. Di sana, saya sendiri telah mengambil tindakan segera dengan mengaktifkan talian hotline bagi memudahkan aduan dan pertanyaan berkaitan banjir melalui NDCC. Saya sendiri telah menghubungi Panglima Angkatan Tentera PAT, Panglima Tentera Darat PTD dan Ketua Polis Negara IGP bagi menggerakkan anggota dan aset tambahan milik Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia dari negeri berhampiran ke negeri Selangor bagi membantu pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta lain-lain agensi yang sedang giat melaksanakan operasi menyelamat. Ini kerana sebahagian besar aset seperti bot penyelamat telah siap sedia ditempatkan di negeri-negeri lain, khususnya pantai timur yang dijangkakan berisiko berhadapan dengan banjir besar. Pada malam yang sama, saya juga telah membuat live PC untuk memberikan penjelasan terkini mengenai tindakan yang sedang dan akan dilakukan oleh kerajaan dalam menghadapi situasi banjir yang baru bermula ketika itu. Susulan daripada komunikasi tersebut, PAT telah mengarahkan Panglima 11 Brigade untuk serta-merta mengatur gerak anggota dan aset tambahan ke kawasan yang terjejas. IGP juga telah mengarahkan tambahan anggota dan aset dari negeri-negeri yang berhampiran untuk membantu pasukan sedia ada. Jadi suka saya jelaskan, pada waktu yang sama, selain daripada Selangor, negeri-negeri lain juga menghadapi banjir. Pahang menghadapi banjir yang besar, Kelantan dan lain-lain negeri pantai timur. Jadi aset sebenarnya telah pun digerakkan ke seluruh negara. Jadi peringkat awal kalau ada kekurangan aset di Selangor, kerana ianya telah pun diagih-agihkan ke negeri-negeri lain. Walaupun tindakan segera telah pun dilakukan oleh Angkatan Tentera Malaysia dan juga PDRM untuk menambahkan aset-aset tersebut dengan menggerakkan aset daripada negeri-negeri lain yang belum lagi banjir ketika itu. Sejurus selesai di NDCC, saya telah melakukan tinjauan situasi dan juga proses pemindahan banjir di Kampung Bukit Lancung, Putra Heights sehingga lewat pagi. Jadi, kalau kata saya tiada
tak nampak muka waktu banjir, hari pertama pun, malam tu saya dah keluar, berada di lapangan. Cuma saya tak tahulah rakan-rakan lain. Saya tak tahu, mungkinlah saya tak nampak rakan-rakan lain pun, ahli parlimen, adun dan sebagainya bekerja waktu malam tu. Kami bekerja turun padang. Salam hilang. Ya, Bekerja Perdana dalam- Menteri gagal Mungkin menggerak. beberapa ahli Perdana Menteri pergi lambai-lambai tangan saja. ada beberapa ahli parlimen Siapa yang pergi dianggap cuti? hilang ketika itu. Keesokannya pada Ahad 19 Disember 2021, Umrah lebih penting. Umrah lebih penting. saya juga telah melawat mangsa Teraja pun banjir hilang. yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Teluk Gong, Kelang dan PPS Sekolah Kebangsaan Johansia. Tan Sri Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, berikutan kelewatan operasi menyelamat dan penghantaran bantuan yang diselaraskan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah di Selangor, sehingga mendapat reaksi negatif daripada rakyat. Saya telah mengambil inisiatif dan keputusan untuk mempengerusikan beberapa siri mesyuarat. Yang pertama, mesyuarat khas pada 19 Disember 2021 di Pejabat Daerah dan Tanah Kelang yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor dan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, pengurusi JPBN, bagi mendapatkan penerangan situasi semasa dan isu yang memerlukan tindakan segera, yang juga dihadiri oleh Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara yang ketika itu dimaklumkan tentang kekurangan yang ada di Selangor dan tindakan segera telah pun dilakukan ketika itu. Sepatutnya bukan saya mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Tak bersedia langsung kerajaan Selangor. pengurusan bencana banjir Selangor. Patut bukan saya. Ya, patutnya dah ada jawatan kuasa yang telah pun Ya. diwujudkan di Patutnya negeri-negeri. siapa? Tan Sri Nur Homa. Di negeri-negeri Kerajaan Tan Sri negeri, Nur ya? Homa. Kerajaan negeri. Sepatutnya. Tan Sri, Yang Amat, ikut tolong. peraturan, ikut peraturan. Ikut peraturan nak mencelah beritahu saya. Ya, InsyaAllah okey. saya benarkan. Saya nak mencelah. Okey. Saya nak mencelah. Patutnya tidak ada. Duduklah Saya nak Salam. mencelah. Hilang ya, duduk. Saya nak mencelah. Peraturan. Salam Apa duduk. nak mencelah ni? Saya nak mencelah. Tak ada pencelahan. Yang Berhormat. Lagi. Perdana Menteri. Selamat Kejap lagi bahas salam. Perdana Menteri Yang Berhormat. Tak ada dah. Yang Berhormat. Yang Berhormat, Hilang. salam. Yang Polis Berhormat, cari. salam. Yang Berhormat, salam. Dia tak tahu. Yang Berhormat, salam. Tak ada. Yang Berhormat, salam. Yang Berhormat, salam. Ini Yang Berhormat, speaker duduk. Duduklah, duduk. Yang Berhormat. Ahli Parlimen Yang Shah Alam Berhormat. dikatakan hilang, tiada dalam radar. Duduk. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Bawa bertenang. Silakan. Yang Berhormat. Sudah hilang. Okey, kalau turun padang, Ya, kita cari turun padang penyelesaian, baguslah. bukan blame game. Bagus. Kita tak mau majlis Okey, blame okey. game. Ya. Majlis Bagus, cari penyelesaian, itu yang kita nak. kasih. Itu aja. Terima kasih. Tuan Speaker. Berhormat. Tuan Speaker. Teruskan. Okey. Tuan Speaker. Yang Amat Berhormat, teruskan. tak boleh sindir-sindir macam tu. Point of Okey. order. Very Order short. right. Tak boleh sindir-sindir macam Duduk. tu. Okey. Point of order, Okey. very short. Okey. Jangan sindir-sindir lah. Ya. Pucung. Gambar salam hari Sindir pertama saya lagi daripada ada. hari pertama lagi sebenarnya. Bukan sindir. Yang Berhormat semua, kita nak bincangkan masalah banjir, jadi marilah kita bincangkan secara berhemah. Ya. Pucung, point of order, seminit je, seminit. Sekejap. Tuan Speaker, saya hendak minta arahan daripada Tuan Speaker berkenaan dengan apabila ada ucapan daripada menteri di bawah aturan mesyuarat 14. Adakah 36 juga terpakai? 36. Aturan mesyuarat 36. Kerana di dalam penerangan yang diberikan itu, kalau ada perkara yang tidak betul dan sebagainya, seharusnya beliau ini tidak dibenarkan
untuk Mestilah menyatakan terpakai. sedemikian. Betul, betul. Ini Perdana Menteri, he takes the floor. Patut dia berani untuk memberikan jawapan kalau ada perkara-perkara Mesti ini. terpakai. Dia kena jawab siapa sebenarnya. Tidak boleh begini. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Salam. Okey. Yang Amat, taken. Saya buat ruling sekarang. Memang semua peraturan mengenai ucapan adalah terpakai kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat. Ya. Yang Berhormat silakan. Ya. Jadi dalam keadaan itu, Tuan Speaker, Shah Alam ada bangkitkan perkara. Peraturan Salam hilang dari radar Yang Berhormat. Saya sebut peraturan Dia 13. bertapuk. Dia saya Saya tak akan benarkan Yang Berhormat, saya tak benarkan pencelahan semasa Okey, penerangan terima menteri. kasih. Ya, tak ikut ada. peraturan lah, tiada pencelahan. Ya, silakan. Okey. Nanti saya akan Ada benarkan pencelahan ke? perbincangan Ikut selepas Penjelasan ini. menteri ada penjelasan. Ini peraturan mesyuarat. Tuan Speaker telah Awak buat silakan. ruling. Okey, saya bentangkan dan saya pun tak menyebut nama kawasan. Lah, kena sebut. Secara Sebutlah. menyeluruh. Sebut. Itu You yang ada kita lawyer. sebut. Sebutlah. Kena beritahu berkenaan dengan Selangor, sebut. Sebutlah. Awak Pucung. Saya tak Ini sebut nama penerangan pun. Yang Berhormat. Boleh bangkitkan Okey. lepas inilah. Ya. Saya nak teruskan. Duduk. Ya. You nak Saya teruskan, jawab. You Okey. take the floor. Yang Berhormat. Pucung, tolong. Saya pun pergi ke Puchong itu hari untuk makluman. Ya, you Silakan, Yang pergi ke Berhormat. merata tempat tapi tak panggil ahli parlimen. Kalau nak betul tahu Yang Berhormat. masalah tempat itu, panggil ahli parlimen. Ini masalah Yang Berhormat. Pucung. Sudahlah. Banjir ni kecemasan. be a gentleman. Banjir ni kecemasan. Macam ini nak politikkan perkara. Cukup. Banjir tak payah pakai Kemudian surat datang ke jemputan. Dewan, tak nak bagi jawapan. Okey, cukup. Ini masalah Perdana Menteri. What Banjir kind of ni Prime Minister are you? Pucung, tolong. Kalau banjir, Ya. bila Mana boleh dimaklumkan? banjir Tolong. ni kecemasan. Yang Berhormat semua di mana? Alright. Yang Berhormat semua. Yang Berhormat semua. Jadi saya turun, saya tak beritahu Ya. ahli parlimen yang berkenaan kerana banjir ni kecemasan. Ya. Jadi tiada jemputan dikeluarkan. Silakan Yang Berhormat ya. Tuan Speaker, Perdana Menteri datang Saya nak satu teruskan, minggu teruskan. kemudian. Yang Bukan Berhormat, dalam tolong. masa itu. Tell the truth. Yang Berhormat, tolong. Please. Yang Berhormat. Mesyuarat yang kedua, mesyuarat khas penyelarasan bencana negara pada 20 Disember 2021 bersama anggota-anggota kabinet dan ketua-ketua setiausaha kementerian di parlimen bagi menyelaras tindakan-tindakan menyelamat dan pemberian bantuan kepada mangsa dengan menggerakkan anggota dan aset tambahan ke kawasan terjejas banjir bagi memastikan rakyat diselamatkan serta ditempatkan di pusat PPS secepat mungkin. Dan yang ketiga, mesyuarat khas bersama Menteri Besar dan Ketua Menteri pada 21 Disember 2021 bagi mendapatkan maklum balas semua negeri berhubung isu banjir. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, bermula pada petang Sabtu 18 Disember 2021, PDRM, JBPM, ATM dan APN sebenarnya telah pun menggerakkan pasukan masing-masing bagi memindahkan mangsa. Namun, menghadapi kesukaran kerana suasana yang semakin gelap dan terdapat ramai mangsa yang masih enggan meninggalkan kediaman mereka ketika itu. Kejadian banjir yang berlaku ini... Perdana Menteri salahkan mangsa sekarang. Tak, kita tak Baguslah salah. tu. Ini cerita yang sebenar. Jangan bohong lah. Jangan bohong ni. Kalau sudah kantor. Sudahlah. Yang Berhormat. Saya Saya bagi amaran pertama. saya memaklumkan Ya, selepas ini saya akan benarkan sesiapa yang mengacau untuk keluar makan angin kat luar. Okey. Okey? Amaran pertama. Yang Berhormat, silakan. Kejadian banjir yang berlaku ini melebihi kemampuan jentera tidak balas Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Selangor. Selangor juga jarang berdepan dengan banjir luar biasa seperti kali ini. Biarpun amaran hujan berterusan telah dikeluarkan, impak taburan hujan yang tinggi ini sangat tidak diduga oleh semua pihak. Sebagai contoh, meskipun penduduk di Taman Seri Muda Shah Alam sudah biasa berdepan banjir kilat akibat hujan lebat
namun mereka tidak menyangka air akan naik begitu cepat dan tinggi pada kali ini. Agensi penyelamat juga menghadapi kesukaran mendapatkan kerjasama penduduk untuk berpindah dengan segera. Rata-rata mangsa memberikan alasan hendak menyelamatkan harta benda. Jarak PPS yang agak jauh dari rumah, bimbang rumah dimasuki pencuri, serta bimbang risiko jangkitan COVID-19 di PPS. Berikutan itu, apabila paras air naik secara mendadak, ramai penduduk terperangkap dan memerlukan pertolongan segera. Namun demikian, kerja-kerja menyelamat menjadi lebih sukar berikutan kenderaan yang terperangkap di jalan utama, sehingga menghalang kenderaan penyelamat memasuki kawasan perumahan, sehingga ada keadaan yang mana aset-aset penyelamat terpaksa dipikul ke kawasan terlibat. Selain daripada itu, bot-bot penyelamat juga sukar untuk bergerak di dalam kawasan banjir kerana tersangkut pada kenderaan yang tenggelam di kawasan terjejas. Kelewatan kerja-kerja menyelamat juga adalah disebabkan alamat rumah yang diberikan oleh pemanggil tidak dapat dikenal pasti kerana sudah ditenggelami air. Untuk makluman yang berhormat, sokongan aset dan kekuatan anggota penyelamat serta petugas dan lain-lain negeri dari lain-lain negeri pula berhadapan dengan kesukaran kerana tidak arif dengan selok-belok kawasan yang ditenggelami banjir dan memerlukan juru pandu. Selain daripada itu, sekolah dan fasiliti yang telah diwartakan sebagai PPS pula turut ditenggelami air. Justru PPS ad hoc diwujudkan seperti penggunaan surau, masjid, malahan kemah sementara juga telah didirikan dengan kadar segera bagi menempatkan mangsa-mangsa banjir yang diselamatkan. Ketiadaan bekalan elektrik dan infrastruktur komunikasi yang terputus akibat banjir menyebabkan penduduk tidak dapat menghubungi agensi penyelamat untuk bantuan. Inilah antara cabaran yang dihadapi oleh pasukan penyelamat dan petugas di lapangan dalam operasi bencana yang luar biasa ini. Tan Sri Yang Dipertua, pada 26 Disember 2021, saya telah mengarahkan satu task force ditubuhkan bertujuan untuk menyegerakan operasi pembersihan dan penyampaian bantuan kepada mangsa-mangsa yang terjejas di samping persediaan gelombang kedua banjir. Boleh saya mencelah? Task force ini yang dipengusikan oleh berkaitan dengan Usaha Negara berkaitan dengan PPS ad hoc tadi. Yang Hormat, tak ada pencerahan. Nanti bangkitkan perkara itu. Mempunyai 5 kluster utama seperti berikut. Yang pertama, kluster penyaluran bantuan wang ihsan BWI yang diterajui oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan ataupun ICU JPM. Kedua, kluster komunikasi strategik yang diketuai oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Ketiga, kluster pemulihan infrastruktur yang diterajui oleh Jabatan Kerja Raya. Kluster yang keempat adalah kluster pemulihan kelestarian dan kebersihan awam yang diterajui oleh KPKT dan Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA. Dan kelima, kluster pemulihan kesihatan awam yang diterajui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Perlu saya tekankan di sini bahawa banjir di Selangor merupakan suatu kejadian yang luar biasa dan berikutan kelemahan yang telah dikenal pasti di peringkat negeri dan daerah menyebabkan saya terpaksa campur tangan. Umum mengetahui pada tempoh yang sama terdapat beberapa negeri lain yang turut dilanda banjir, malah ada negeri yang dilanda banjir pada skala yang lebih buruk seperti negeri Pahang. Namun, disebabkan jentera pengurusan bencana di peringkat negeri dan daerah adalah teratur dan bersedia, bencana ini dapat dikendalikan dengan baik walaupun terdapat beberapa cabaran. Arahan Majlis Keselamatan Negara. Peraturan mesyuarat boleh? Arahan Majlis Mengelirukan ni, mengelirukan. Arahan Majlis Keselamatan Negara nombor Pahang. 20 Selangor duduk. Daripada Pahang, jangan bohong lah. berkaitan dasar dan mekanisme. Dah lah masa banjir tak nampak muka. Kau. Harau. Jangan cakap kalau tak tahu Harau. Tolong. Yang Hormat duduk.
Yang Hormat. Duduk. Sekejap. Arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20 berkaitan dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara dengan jelas menggariskan peranan dan tanggungjawab setiap jawatan kuasa pengurusan bencana. Pahang lagi setiap hebat peringkat. pasal banjir balak, Speaker. Dari segi perintah Pahang dan kawalan, lagi hebat. Dia kawalan kendalikan tempat dengan kejadian. baik pasal banjir balak. Balak Hormat. datang ke rumah. Yang Hormat tolong. Duduk. Dikendalikan oleh Ketua Polis Daerah dan pejabat bomba daerah masing-masing bertindak sebagai komander dan timbalan komander operasi bencana, manakala PKOB perlu dibuka oleh urusia jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat yang berkaitan. Pengurusi JPPD bersama-sama dengan Komander Operasi Bencana bertanggungjawab membuat penilaian mengenai bencana yang berlaku dan keupayaan agensi-agensi di peringkat daerah dalam mengendalikan bencana tersebut. Setelah penilaian dibuat dan tindakan awalan diambil, tetapi didapati bahawa kejadian bencana tersebut tidak dapat ditangani di peringkat daerah, JPBD hendaklah memaklumkan kepada JPBN dan seterusnya JPBP untuk mendapatkan bantuan segera. Tuan Yang Dipertua, sejak monsun timur laut 2021-2022 bermula, PKOB pusat telah diaktifkan. Mulai 18 Disember 2021 sehingga hari ini, PKOB pusat beroperasi 24 jam sehari dengan kehadiran wakil-wakil agensi secara full manning. Selain itu, tindakan-tindakan yang telah diselaraskan PKOB pusat antara lain mengadakan mesyuarat penyelarasan secara harian melibatkan semua PKOB negeri, agensi-agensi penyelamat dan teknikal. Maklumat dan data harian daripada mesyuarat ini dijadikan panduan kepada bilik gerakan PKOB pusat ataupun NDCC untuk penyelarasan segera semua agensi serta PKOB negeri dan daerah. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah mengambil tindakan segera bagi penyediaan makanan dan keperluan mangsa-mangsa yang berpindah ke PPS yang diwartakan mahupun dibuka secara ad hoc. Di samping itu, NADMA telah mengatur gerak pasukan mencari dan penyelamat khas Malaysia ataupun SMART dalam membantu operasi tindak balas bencana di lapangan. Pasukan pemantauan iaitu NADMA Emergency Support Team ataupun NES turut diatur gerak ke lapangan untuk membantu tindakan strategik dan memudah cara pengurusan di negeri-negeri dan daerah ketika bencana. JKR, Jabatan Kerja Raya, dari masa ke semasa melaporkan maklumat penutupan jalan serta peta atau pelan laluan alternatif. Bagi situasi jambatan runtuh, JKR bersama pihak Angkatan Tentera Malaysia dan NADMA melaksanakan kerja-kerja pembaikan segera bagi kawasan yang terputus hubungan melalui pemasangan jambatan beli. Kerajaan juga telah menyediakan talian hotline bagi memudahkan aduan dan pertanyaan berkaitan banjir melalui NDCC dan MyGCC. Selain itu, nombor perhubungan PKOB negeri dan daerah juga telah dimuat naik ke portal NADMA dan di media-media sosial. Mohon kebenaran minum air. Boleh. Talian tu hot je, line tak ada. Sepang pun tak turut. Tak kau. Ha. Kalau tak tahu jangan. Sepang. Nanti Sepang. Rehat. Sepang. Cool sikit. Nanti serangan jantung nanti. Ya. Tuan speaker tak ada kawasan banjir. Tuan speaker mana tahu. Tuan speaker tahu nak pergi Sepang apa, belum makan lindungi- ubat tu. Nak lindungi orang lain je, Tuan speaker. You have been defending orang lain je. Sepang. Tan Sri Tuan speaker, saya tak boleh terima lah ni pembohong ni. Sepang tolong.
Ini pembohong. Sepang yang bohong. Duduklah. Janganlah. Tolong. Tak elok tu cakap orang bohong macam tu. Yang Muhammad tolong. Silakan Yang Muhammad. Ya. Boleh Speaker, berbahas, ini boleh berbahas. ini sesi nak sesi Silakan, Yang PM Muhammad. defend diri dia. Okey. Ini apa ke? Ya? Lepas ni boleh Semua berbahas. salah orang je tak ada salah dia. Tan Ya. Sri yang di-Petua. Saya nak minta penjelasan Berdasarkan ini. maklumat Kalau macam ini kita nak daripada dengar, tulislah JKM, buat satu write up dalam mana secara keluar surat khabar kita boleh baca. keseluruhannya sejak Tak perlu monsun sidang hari ini. Timur Laut Lemut. Ini nak defend diri dia. 2021, 2022 Mana ini bermula. dibenarkan? Payah defend lah. Kamu bersalah Ambil perhatian. pun. 13 keluarga telah dipindahkan ke 1112 pusat pemindahan sementara yang melibatkan 136,030 mangsa. Meskipun monsun Timur Laut masih belum tamat, yang dijangka berakhir pada bulan Mac 2022, pada ketika ini semua PPS di seluruh negara telah ditutup sepenuhnya, tetapi sentiasa bersedia pada sebilang masa sekiranya perlu dibuka semula. Manakala PDRM pula telah melaporkan sebanyak 55 kes kematian akibat bencana banjir luar biasa yang mengakibatkan 40 orang lelaki dewasa, 20 orang perempuan dewasa, 2 orang kanak-kanak lelaki dan 1 orang kanak-kanak perempuan. Seramai 2 orang mangsa dilaporkan masih hilang. Saya ingin merakamkan ucapan takziah serta menzahirkan rasa simpati yang amat mendalam terhadap mereka yang telah kehilangan ahli keluarga akibat bencana ini dan turut mengakibatkan kerosakan dan kemusnahan kediaman serta harta benda. Tuan Yang di-Pertua, bagi meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa banjir kali ini, pada 29 Disember 2021, saya telah mengumumkan bantuan keluarga Malaysia berjumlah 1.4 bilion ringgit seperti berikut. Yang pertama, bantuan wang ihsan sejumlah RM1,000. Sehingga 19 Januari 2022, sejumlah 125.504 juta telah disalurkan menggunakan tabung kumpulan wang amanah bencana kepada negeri-negeri yang terjejas bagi tujuan pengagihan bantuan wang ihsan kepada setiap keluarga ketua isi rumah. Dan sehingga 18 Januari 2022, bagi mangsa yang berpindah ke PPS, prestasi pengagihan adalah sebanyak 97.3% daripada bilangan ketua isi rumah yang layak bagi gelombang pertama banjir yang meliputi 8 buah negeri, manakala prestasi pengagihan bagi gelombang kedua adalah sebanyak 57.3% meliputi negeri Terengganu, Negeri Sembilan, Kelantan, Pahang, Sabah dan Johor. Bagi mangsa banjir yang tidak berpindah ke PPS, prestasi pengagihan adalah sebanyak 50.8%. Bantuan pembelian keperluan asas BPKA, NADMA telah menyalurkan 25 juta kepada ICU menggunakan tabung bencana bagi tujuan pengagihan bantuan ini kepada ketua isi rumah yang layak. Bantuan ini telah mula diberikan sejak 8 Januari 2022. Peruntukan tambahan diberikan dari masa ke semasa berdasarkan keperluan semasa. Bantuan membina dan membaiki rumah. Kategori 1, bantuan pembaikan ini berjumlah kurang RM5,000 menggunakan tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana yang diberikan secara tunai kepada ketua isi rumah yang layak. Ia diselaraskan oleh ICU dengan kerjasama agensi-agensi teknikal dan kerajaan negeri. Kategori kedua, bantuan pembaikan ini berjumlah antara RM5,000 hingga RM15,000. Kategori bandar dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, manakala kategori luar bandar dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan C, kategori ketiga,
bantuan pembangunan rumah baru akibat kemusnahan keseluruhan yang berjumlah RM56,000 untuk seunit. Kategori bandar dilaksanakan oleh KPKT, manakala kategori luar bandar dilaksanakan oleh KPLB. Yang keempat, voucher diskaun pembelian alat elektrik dan rebate bil elektrik bulan Disember 2021. Bantuan berjumlah RM500 bagi setiap ketua isi rumah yang layak. Yang kelima, GLIC serta GLC Disaster Recovery Network ataupun GDRN, sumbangan sebanyak RM139.2 juta bagi membantu menyediakan keperluan asas kepada ketua isi rumah yang terkesan. Yang ke-6, pinjaman mikro BSN, Bank Simpanan Nasional untuk isi rumah, pinjaman tanpa faedah sehingga RM10,000 dengan 6 bulan moratorium bayaran balik dalam tempoh 3 tahun. Ini saya difahamkan adalah tiada interest pun dikenakan. Menteri Kewangan, tiada interest. Yang keempat, pinjaman tekun untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pinjaman maksimum RM100,000. Pinjaman juga adalah tanpa faedah bagi perusahaan mikro sehingga RM1,000 dan moratorium selama setahun. Kemudian pinjaman bantuan bencana untuk PMKS disediakan oleh Bank Rakyat Malaysia dan pinjaman maksimum RM500,000. Moratorium pinjaman mangsa banjir, permohonan moratorium sehingga 6 bulan bagi pinjaman sedia ada. Tan Sri Yang Ketua, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, jumlah RM1.4 bilion ini adalah bantuan secara terus oleh kerajaan kepada mangsa banjir yang terkesan. Selain daripada jumlah ini, kerajaan juga telah menyediakan peruntukan bagi pembaikan infrastruktur, kerosakan dan sebagainya yang jauh melebihi nilai tersebut. Pihak kerajaan sedang membuat penilaian bagi semua kerja-kerja yang dimaksudkan ini. Sehingga 18 Januari 2022, secara keseluruhan, sebanyak 99.67% telah siap dilaksanakan bagi kerja-kerja pembersihan fasa 1 yang melibatkan 6 buah negeri, iaitu Johor, Pahang, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala 100% bagi fasa 2 yang melibatkan 2 buah negeri, iaitu Negeri Sembilan dan Melaka telah dibersihkan. Jumlah sisa terkumpul yang dibersihkan bagi fasa 1 dan 2 adalah sebanyak 85,516 tan. Sehingga 11 Januari 2022, semua kawasan yang terjejas bekalan elektrik telah disambung semula. Sehingga 19 Januari 2022, sebanyak 1,058 dari 1,066 infrastruktur komunikasi atau 99% daripada jumlah keseluruhan lokasi infrastruktur komunikasi telah diperbaiki. Dalam pada itu, terdapat kerosakan infrastruktur awam, premis-premis kerajaan, kerugian perniagaan, kediaman rakyat dan lain-lain kerosakan sedang dinilai oleh agensi berkaitan. Setakat ini sebanyak 2,180 unit pencawang elektrik, 1,066 unit menara komunikasi, 5 lokasi jambatan runtuh, rosak dan 61 lokasi jalan telah mengalami kerosakan. Tuan Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, berdasarkan situasi pengurusan bencana yang telah berlaku, kerajaan telah mengenal pasti 3 cabaran utama yang perlu diberi perhatian untuk diperbaiki dan ditambah baik dengan segera, iaitu pemahaman terhadap arahan MKN nombor 20, dan saya berpandangan bahawa masih terdapat kelemahan dari segi pemahaman dalam kalangan agensi-agensi berkaitan di peringkat pusat, negeri dan daerah serta badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan bukan kerajaan
berkaitan tanggungjawab mereka di bawah arahan MKN nombor 20 di peringkat sebelum, semasa dan selepas bencana. Yang kedua, kelemahan perintah dan kawalan. Ketiadaan NADMA di negeri dan daerah menyukarkan koordinasi secara terus dengan agensi-agensi di lapangan. Kerjasama rapat pelbagai pihak seperti kerajaan negeri dan kerajaan tempatan penting dalam memastikan keberkesanan pengurusan bencana negara pada tahap optimum, dan seterusnya. Struktur organisasi sedia ada juga membataskan keupayaan NADMA untuk menyelaras tindakan pengurusan bencana yang melibatkan penduduk setempat, badan-badan bukan kerajaan dan kerajaan tempatan. Kekangan ini menyebabkan NADMA tidak dapat menguruskan bencana secara terus di peringkat negeri dan daerah. Yang ketiga, kelemahan pengurusan maklumat dalam pengurusan bencana. Pengurusan bencana negara sangat bergantung kepada maklumat dinamik yang tepat dan cepat dari lapangan. Pada masa ini, pengurusan bencana negara masih mengamalkan kaedah pengumpulan maklumat secara konvensional dan tidak seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Situasi ini menyebabkan proses penyediaan laporan, penganalisaan, pembuatan keputusan dan pengurusan data mempunyai kelemahan yang ketara, dan penyaluran maklumat dengan lebih pantas dan tepat kepada agensi-agensi tindak balas dan mangsa banjir masih perlu diperbaiki. Untuk makluman ahli yang berhormat, saya telah mengarahkan agensi yang bertanggungjawab supaya mempercepatkan pembangunan fasa kedua program ramalan dan amaran banjir yang diuruskan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran, meliputi 38 lembangan sungai utama seluruh negara bagi membolehkan ramalan awal banjir yang lebih tepat dikeluarkan. Dari segi hebahan kepada orang awam, kaedah terbaik dan terpantas untuk mengeluarkan amaran awal dan arahan bersedia khususnya kepada penduduk di kawasan rendah dan berisiko banjir perlu ditambah baik. Misalnya, menggunakan aplikasi WhatsApp, push notification, melalui kerjasama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi. Penghasilan visual simulasi banjir, infografik dan sebagainya juga perlu diberi perhatian yang boleh disebarluaskan melalui media massa dan media sosial. Bagi penyediaan makanan kepada mangsa banjir pula, penggunaan teknologi retort ataupun makanan sedia dimakan, meals ready to eat, untuk diedarkan kepada mangsa banjir kerana kaedah pembungkusan tersebut lebih tahan lama dan kalis air. Pengurusi dan agensi di bawah jawatankuasa pengurusan bencana di setiap peringkat perlu mahir dan memainkan peranan masing-masing selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20. Sudah tiba masanya kita juga memperkasakan peranan dan sumbangan organisasi civil society organisation dalam pengurusan bencana serta mengalu-alukan penglibatan mereka. Penglibatan CSO secara terselaras dapat melancarkan lagi proses penyampaian bantuan kepada mereka yang terjejas. Selain daripada itu, pemberkasaan komuniti perlu dipertingkatkan lagi bagi mewujudkan masyarakat yang berdaya tahan terhadap bencana. Peranan setiap ahli komuniti sebagai first responder apabila berlaku sebarang bencana perlu diterapkan dan bukan hanya bergantung kepada agensi penyelamat semata-mata. Tan Sri Yang di-Pertua serta ahli-ahli yang berhormat sekalian, aspek pengurusan risiko bencana, disaster risk reduction, DRR, juga tidak boleh dipandang remeh. DRR perlu ditambah baik secara whole of society approach dan diterapkan dalam segenap aspek melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Ini kerana pengurusan bencana adalah urusan semua pihak. Komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam merupakan kunci yang perlu dilaksanakan secara berterusan bagi membentuk budaya perkongsian
tanggungjawab termasuk dalam DRR. Selain daripada itu, pihak berkuasa tempatan perlu sentiasa memainkan peranan seperti memastikan saluran longkang monsun khususnya di bandar dan pinggir bandar sentiasa berada dalam keadaan baik dan tidak tersumbat dengan sampah sarap. Ini bagi mengurangkan risiko berlakunya banjir kilat yang juga boleh membawa kerugian akibat kerosakan harta benda. Saya melihat bencana bukan saja daripada aspek kerosakan yang dibawa, tetapi juga daripada sudut positif di mana ianya adalah peluang untuk kita belajar, mengambil pengajaran serta iktibar agar kita lebih bersedia dan berdaya tahan terhadap bencana pada masa hadapan. Saya juga telah mengarahkan NADMA mempercepatkan penggubalan akta pengurusan bencana. Tan Sri Yang Di-Pertua dan ahli yang berhormat, sebelum mengakhiri ucapan saya, pembentangan saya ini, saya ingin memaklumkan juga bahawa bagi butiran terperinci mengenai pengurusan bencana akan diterangkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Yang Berhormat Menteri Keuangan akan memberikan butiran jelas mengenai bantuan keuangan yang disediakan oleh kerajaan. Dan akhir sekali, Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air ataupun KASA akan memberikan penerangan mengenai pelan jangka pendek dan jangka panjang yang telah dirancang. Akhir sekali, saya tekankan bahawa pengurusan bencana adalah tanggungjawab kita bersama dari peringkat komuniti hinggalah kerajaan persekutuan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang memainkan peranan penting dalam menghulurkan bantuan, bukan saja dari segi keuangan dan material, malahan bantuan sokongan psikososial yang sangat diperlukan untuk mangsa banjir, untuk bangkit semula dan meneruskan kehidupan. Saya amat terharu melihat semangat keluarga Malaysia yang telah disemai bersama di waktu-waktu sukar ketika ini. Inilah keluarga Malaysia, keluarga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.